cakap akak dah tahu akak ni kurang sabar. Perempuan kan, lelaki dia tak bertindak mengikut emosi, perempuan mengikut emosi. Jadi memang sebelum mak jadi hijau, kita take dulu dia. Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi kita dalam rancangan The Hijabista Show musim virtual. Sebab kita tak boleh syuting secara depan-depan. Dan hari ini kita ada tetamu istimewa yang merupakan jurusolek yang sangat terkenal dekat Malaysia. Kita ada Dato' Alha dan juga Nedizem. Apa khabar? Assalamualaikum. Hai, waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat PKP ni? Sihat Amila. Alhamdulillah, keadaan macam mana? Sihat? Alhamdulillah, sihat. Walaupun itulah kita tak boleh nak syuting secara jumpa depan-depan sebab PKP kan, tapi tak apa. Kila masih lagi nak belajar banyak benda, nak tanya dengan Kak Nat dan juga Dato' Alha hari ni tentang tampil sempurna dekat social media. Okay, so macam Kila sangat aktif juga dekat Instagram dan Kila ada follower Kila tersendiri. So Kila nak tanyalah kan, Kila nampak Kak Nat memang sangat aktif dekat Instagram. Macam Kak Nat sendiri kan, kalau kita tengok majoriti masyarakat kita lah, terutamanya generasi muda lah, generasi Kila, nak tampil sempurna dekat laman sosial ni. Contohnya kalau kita tengok kat TikTok, dekat Instagram, kadang-kadang diorang sanggup buat benda-benda yang pelik, makeup pelik-pelik, ada yang boleh buat muka diorang hodoh sebab diorang nak attention daripada orang. Sekarang ni macam orang semua kejar teknologi, kejar what's new, what's up to date, what's the trend, because people are seeking for viewers, content. Kalau Insta famous, kalau influencer, that is what they do. Bagi akak kalau benda-benda part tu akak tak sangkal sangat lah, tapi tak ada arah tujuan tu, itu yang membimbangkan. As a content creator kita faham lah, but not everybody understand macam tu. So macam sebagai Dato' Alha sendiri, seorang jurusolek yang sangat terkenal dekat Malaysia ni kan, bagi pendapat Dato' Alha sendiri, macam mana wujudnya orang kata isu-isu macam ni? Sekarang ni disebabkan media sosial ni semua orang pun ada kan. Kalau satu masa dulu diorang nak cantik macam artis semua kena beli magazine kan. So sekarang pula artis-artis ni pun dah kita boleh tengok live diorang dekat social media. So orang-orang kat luar sana pun diorang orang kata senang nak jadi macam artis juga. Apa artis tu buat diorang pun buat. Artis tu cantik dia pun nak cantik. Artis tu make up dia pun nak make up. Sebenarnya untuk tampil cantik dekat media sosial ni adalah satu perkara bagi saya sangat bagus juga sebenarnya. Sebab nak menunjukkan kepada negara-negara luar mungkin yang orang Malaysia ni pun cantik-cantik kan contohnya. Dari segi sudut positifnya, kalau bila kita dah cantik ni, diorang selalunya akan membina diorang punya confidence tersendiri sebenarnya kan. Lagi-lagi bila kita dah dapat ilmu yang terlalu banyak kat social media, ramai makeup artis ajar makeup, kita ada tutorial makeup daripada overseas sekalipun di YouTube apa semua. So pengaruh-pengaruh itu, sebab kita ni sebagai seorang manusia kan, kita mudah terpengaruh dari segi yang benda baik ataupun benda yang tak baik kan. So kalau benda baik dia, kalau dia nak tampil positif dekat social media, why not? Sebab benda ni baguslah juga, sedap juga mata memandang kan. Maksud sempurna di laman sosial. Okey, semestinya semua orang tahu kita manusia biasa, tidak pernah lari daripada kesilapan dan tak pernah not even perfect. Tapi pada saya sempurna apabila di laman sosial, apabila masing-masing berusaha untuk menjadi yang terbaik di laman sosial. Be nice to everybody, be kind to everybody. Komen yang baik-baik. Kita semua tak boleh jadi sempurna, tetapi kita cuba untuk menjadi yang lebih baik. Dan pada saya sebenarnya memberi yang terbaik kepada orang lain itu adalah satu amalan yang sangat mulia. So itulah pendapat saya. Sejujurnya saya tak pernah pandang laman sosial ni sempurna, sebab kita sebagai manusia memang nak memperlihatkan kepada orang benda yang baik-baik saja. So saya rasa dunia media sosial adalah penuh dengan ketidaksempurnaan. Bila kita nak tampil terlalu sempurna ni, kadang-kadang akan ada isu-isu body shaming kan. So kita nak tanya Kak Nat lah kan. Macam kita tahu isu-isu body shaming ni isu yang sangat tak sihat, terutamanya dalam kalangan remaja generasi muda sekarang kan, sebab dia akan timbulkan diskriminasi warna kulit, ketinggian, jenis bentuk badan kan. So kadang-kadang ada yang bila dia dah confident dengan diri dia, orang kata, ada je orang akan komen negatif-negatif ni kan. Bila orang dah cuba accept, tapi orang yang nampak macam, kau ni macam ni, kau ni macam ni. So
pendapat Kak Nat sendiri, macam mana kita nak orang kata buang sikap masyarakat yang macam ni? Netizen especially kan, benda yang kita tak boleh control, but kita boleh actually macam akak sendirilah, memang sekarang ni akak apply it to orang-orang yang terdekat diri sendiri sebenarnya, untuk belajar macam mana nak tengok semua benda tu in a positive way, in a good way. Sebenarnya it's all in our mind. Kita bercakap tentang obses nak sempurna kan, generasi muda lah kebanyakannya, sampai kadang-kadang kan ada yang setengah pihak tu sanggup ubah suai muka, ubah suai sana, ubah suai sini kan. Jadi pendapat Kak Nat lah kan, katanya macam mana benda ni sebenarnya dalam kalangan masyarakat, dan kalau kita tahu dari segi Islam pun tak menggalakkan untuk seorang hamba tu mengubah suai benda macam ni kan. Pendapat Kak Nat sendiri macam mana? Benda dah jelas, yang haram tu haram, yang halal tu halal. Tapi again macam yang cakap, kita sebagai hamba ni kan, hamba, nama pun hamba. Siapalah kita ni nak judge orang. Macam akak sendiri, bila kadang-kadang kita fikir-fikir balik, kita nak betul, benda yang salah kita kena tegur, benda yang ni kita kena cakap. Tapi bila tengok-tengok balik, okey, kalau benda tu akan datangkan kemudaratan, kenapa kita nak cari benda yang mudarat? For example kan, contoh akak daripada zaman remaja memang macam-macam, trying hard, tapi itu akak cakap it's normal for a human being to have that process, because not everybody menjalani kehidupan yang keluar-keluar daripada perut mak dia dah macam semua orang puji dia, wow, Masya Allah cantiknya, ya Allah putih, gebu, semua hidung terpatuk, semua. Jadi benda-benda ni sebenarnya perception manusia ni adalah perception yang kita memang tak boleh nak lari. Contohnya memang diorang dah dilahirkan memang macam tu, Allah bagi nikmat juga ujian yang begitu. Jadi kita manusia ni pun tak boleh nak berlebihan nak cakap. Cuma untuk diri sendiri kita boleh tanya sejauh manakah tahap keimanan kita, itu pun main peranan. Mungkin memang ada I memang jumpa ramai yang macam ni, yang memang low self esteem, that sampai diorang boleh jadi anxiety. It's not benda yang disengajakan atau dibuat-buat tau. Tu kadang-kadang netizen ni kadang-kadang bercakap berlebihan sampai kita lupa yang kita ni manusia, hamba juga. Siapa sebenarnya yang boleh melakukan overhaul ni? Sebenarnya semua orang boleh. Contoh yang saya bagi, katakanlah seseorang tu berumur baru 27 tahun. Tetapi seorang yang bekerja berat, kerja tengah panas, tidur tak menentu, pemakanan yang tidak sihat, mana mungkin kulit dia akan sentiasa nampak sihat? Kalau nak tanya ni personal lah, soalan daripada Kila sendiri. Kadang-kadang bila Dato' Alha dan juga Kak Nat makeup pengantin lah ke katakan kan. So ada family ni jenis suka komen, suka komplain. Buat macam ni lagi cantik, buat macam tu lagi cantik. Ada satu video tengah viral sekarang ni sebelum ni, kalau ada tengok lah. Matanya udah ditambahin, lipstiknya udah dimerahin, matanya udah ditajemin. Gini bagus tak sini? Enak dilihat kalau gini, kayak tadi. Ya kan Dok ya? Bagus ya? Astagfirullah Mama, wis. Nah, kayak gitu bagus ini. Ini baru, ini makeup mahal ini, bagus. Iya, makeup kayak mahal. gini nih, cepat. Lihat sini Mbak. Nah, Buka mata Kak. Cantik banget guys. Ini requestnya memang soft makeup, jadi fresh look ya. Kita pakai warna orange, no cut crease. Ini cantik banget. Jadi kalau kalian suka yang soft tinggal request aja. kan cantik itu kalau dilihat. Tadi wis pucet jana. Ya, pucet. So pendapat Dato' Alha sendiri ataupun Kak Nat, masing-masing kita dengar macam mana nak hadap situasi macam ni? Kalau macam ni kan, saya selalunya kalau saya dah start nampak macam terlalu ramai family masuk, diorang ganggu sebenarnya, awal-awal lagi saya dah pesan kepada pengantin, kalau boleh di ruangan makeup tu biar kita je. Saya, PA saya dan juga pengantin, kalau nak ada seorang kawan boleh. Pengalaman saya sendiri, bila kita make up, ada kawan-kawan ramai, diorang bersiap satu bilik. Satu of course bila ramai dia mengganggu tau. Dia bising-bising, dia jerit-jerit, dia gelak-gelak, dia apa semua. Pengantin dah lah stres, nak cepat kan. Kadang-kadang macam panik lagi apa semua. So diorang bising-bising. So saya cuba tegur lah, macam kita cakap, macam awak boleh tak orang kata slow sikit sebab pengantin tengah orang kata apa, dia nak tenang kan. Bila kita cakap macam tu kan, dia pergi dekat belakang dengan kawan-kawan dia, tiba-tiba dia datang kan, dia boleh sound macam alah biasa je make up dia. Dia boleh macam tu tau bila dia tak puas hati. Dan lagi satu, kalau misalnya kata adalah di antara kawan-kawan yang sebegini kepada pengantin-pengantin di luar sana bakal pengantin, kalau boleh kawan-kawan yang terlalu banyak ni tolonglah
tolonglah letak dia kat tempat lain. Janganlah letak dia dekat situ kan. Sebab pengantin selalunya diorang tengah make up, kita tak bagi selalu sangat tengok cermin sebab dia mengganggu pergerakan make up artis. Kadang-kadang bila kawan dia tu dia main mata je macam, buat muka terkejut dah, pengantin dah panik dah, berair bergenang dari mata dia dah. Betul. So dia dah macam dah tak confident dah macam tu. Jadi kalau boleh ada kawan-kawan jadi macam gini, letaklah tepi, ambil lah kawan-kawan yang tak berapa nak banyak cakap ni, temanlah korang. Datuk Alha ni dia sopan sikit. Macam akak memang awal-awal dah okey, yang lain boleh tunggu luar dulu ya. Bagi akak 1 jam je dengan pengantin. Terus je. Sebab akak dah tahu manusia ni kita tak boleh control. Macam akak cakap, kita tak boleh control. Kita control the situation. Macam akak dah tahu akak ni kurang sabar. Perempuan kan, lelaki dia tak bertindak mengikut emosi. Perempuan mengikut emosi. Jadi memang sebelum mak jadi hijau, kita take dulu dia. Ni memang akak awal-awal pun masa booking akan dah tulis. So masa make up tu memang nak berdua je, ataupun dia dengan assistant dia ke, ataupun bridesmaid. Selalu bridesmaid yang tak muncul. Yang muncul ni dia punya dayang-dayang yang muncul. Bridesmaid ni entah mana kan. Make up artist pun adalah manusia, pun ada emosi. Masyarakat kita kebanyakannya fikir service line ni, ni satu lagi benda lah yang orang suka pandang remeh kepada kerjaya make up artist ni, di mana sebab kita ni bukan doktor, bukan lawyer, diorang ada mentality ni. Macam I pay you because I get this a lot. Masa I muda-muda, tak payahlah muda-muda, sampai sekarang pun I still get this. We pay you. We pay you, you know. Like macam dia nak kita please dia. But again, kita ni masih manusia biasa, and you hire me because of something. And kita kena cakap benda tu, and actually kita kena highlight lah benda-benda macam ni, kena awal-awal dah get ready. Sebab as a makeup artist also, you pun terlibat dengan emotional kan, emosi. Benda ni semua you dah kena take over control dah. Gitu. Okey lah, soalan terakhir lah kan, sebab topik kita hari ni memang sangat-sangat banyak input sebenarnya. So kita nak tanyalah, mungkin Datuk Alha boleh bagi nasihat yang terakhir kepada generasi muda lah. Kebanyakannya kan yang tertekan nak tampil sempurna terlalu-lalu ni dekat social media. Kepada generasi di luar sana, kalau anda dianugerahkan kecantikan semula jadi ataupun kecantikan yang dibuat sekalipun, kalau boleh memberi impact kepada orang ramai, why not? Sebarkan positivity, kita sebarkan kebaikan, benda-benda yang boleh membuat orang kat luar sana nak jadi cantik macam dia. Sebab apa? Kalau nak tengok dia walaupun dia tak sempurna tu, sebab apa nak follow? Mungkin ada side baik dan juga side tak baik dia, tapi bagi saya walau apa pun yang kita ada, kita boleh create kita punya personality daripada orang sekeliling kita juga. Kalau kita suka tengok benda-benda cantik, follow orang cantik. Kalau kita rasa kita ni dah cantik, kita tak ada confident, kita boleh follow orang yang tak berapa cantik, walaupun dia ada cacat sikit ke apa ke benda ke, dia ada aura positif tu, kita boleh belajar. Kita boleh tengok macam, orang ni walaupun dia gini-gini tak ada kaki pun, tengok dia boleh buat kerja macam gini kan. Kita ni duk lah minta duit kat mak bapak lagi, walaupun kita ni sempurna contohnya kan. Dari segi apa kita memandang orang luar pun, kita cari benda yang boleh memberi impact yang sangat besar dan terkesan kepada diri kita tu adalah lebih baik sebenarnya. Dan mungkin Kak Nat sikit lah nak bagi tahu dekat generasi muda ni, apa nasihat Kak Nat? Tak ada masalah nak jadi sempurna, tapi bersederhana sebab tiada apa yang sempurna di dalam dunia ini, ya Allah. Sempurna dalam hati. Okay? Hati tu yang penting. Hati yang akan mengeluarkan kesempurnaan itu sebenarnya. Okay? Everything goes internally. Sama juga macam kita make up tebal-tebal tapi kita tak jaga skincare kita. It's the same thing. Betul tak? So semuanya bermula dari dalam. Alright, okay, terima kasih Datuk Alha. Terima kasih Kak Nat sebab sudi berkongsi bersama-sama hari ni. Banyak orang kata input dan manfaat yang kita semua dapat hari ni kan. Dah tak sabar nak share kepada rakan-rakan semua. Dan kepada anda, jangan lupa untuk like this video. Jangan lupa untuk share dan subscribe Hijab Bista Magazine. Okay, kita jumpa lagi di lain hari. Bye. Assalamualaikum.